Seterusnya adalah Al-Khaliq atau Al-Khallaq, Al-Musawwir, Al-Bari. Baik, Al-Khaliq maksudnya apa tuan-tuan? Seterusnya Maha mencipta. Al-Khaliq, khalaqa, yakhluqu, khaliqun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahu al-asma'ul husna. Apa maksud khaliq? Syekh Abdul Razak disebut ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiqin, iaitu mewujudkan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Baik, kat sini satu lagi perbezaan antara sifat mencipta kita manusia dengan sifat mencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kita mencipta? Kita kata kita boleh mencipta. Kita ada sifat mencipta tu. Tapi apa beza kita dengan Allah? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu daripada tak ada. Orang panggil apa? Contoh. Allah ciptakan langit dengan bumi yang mana sebelum tu tak ada contoh langit dengan bumi. Allah ciptakan makhluk yang mana Allah tak tiru orang lain. Bahkan Allah cipta dengan kekuasaan dan keilmuan dia. Berbanding dengan makhluk, dia memerlukan, kita kata buatlah apa sekalipun, clone ke, sampel ke apa, pastinya dia akan replicate benda yang sebelum dia. Itu berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak ada satu benda pun yang terlepas daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini dia kata apa? Al-Khaliq, dialah yang menentukan kadar sesuatu bersesuaian dengan hikmahnya. Al-Bari, dialah yang mewujudkan sesuatu selepas daripada ketiadaannya. Dan Al-Musawwir, dialah yang membentuk rupa makhluk-makhluknya sebagaimana yang dia kehendaki. Al-Bari dan Al-Musawwir merupakan perincian kepada Al-Khaliq. Sebab tu dia kata tiga sifat ini datang secara bersekali. Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Sebab Al-Khaliq ialah penciptaan, dan selepas daripada penciptaan dia ada dua benda lagi yang orang panggil apa? Perincian kepada penciptaan. Adakah Allah menciptakan dan akan tinggal macam tu? Ataupun Allah nak ciptakan ABC mengikut spesifikasi dia, tiba-tiba yang lahir daripada penciptaan dia jadi 1, 2, 3, tak jadi ABC. Tak. Kita orang perempuan nak masak. Dia kata kita nak masak hari ni kek gula hangus. Kadang-kadang bukan kek yang hangus, tapi oven tu yang hangus. Maka jadi bukan kek gula hangus, tapi jadi kek oven hangus. Sebab kita nak buat, tapi tak semestinya apa yang kita buat bersamaan dengan apa yang jadi tak akan sama dengan apa yang kita nak buat. Tapi Allah selain daripada dia ada sifat Khaliq, dia juga ada sifat Al-Bari, dan dia juga ada sifat Al-Musawwir, yang mana dia akan ciptakan mengikut kadar dia, dan dia akan menciptakan mengikut gambaran yang dia nak. Maka setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda yang datang merupakan mengikut kehendak penciptaan Allah, mengikut gambaran yang Allah mahu. Sebab tu kita tidak dibenarkan untuk orang panggil apa? Menghina ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap benda yang lahir atas muka bumi ini merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada satu benda pun kekurangan dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan benda yang tak cantik, betul? Adakah itu merupakan tanda kekurangan Allah? Bila lahirnya satu benda yang tak cantik, anak cacat, wa'iyadzubillah contohnya. Pokok yang tak menjadi, buah yang masam, apa lagi? Rumah yang sengit, janggut yang tumbuh tak sekata. Sebab saya nampak Abu Talha punya janggut, insya-Allah tabarakallah. Semua itu kita tengok dari satu sudut ialah satu bentuk ketidaksempurnaan, kan? Sepatutnya buah akan jadi buah yang manis. Sepatutnya anak akan lahir dengan sifat yang sempurna. Sepatutnya orang panggil apa? Janggut akan tumbuh macam Abu Talha. Itu satu kesempurnaan yang kita nampak. Tapi bila lahir sebaliknya, adakah itu menunjukkan Allah dalam penciptaan dia akan ada defect? Kita kata tak. Itu merupakan Allah, dan setiap benda yang terjadi memang mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya yang tersendiri. Allah ciptakan benda yang tak cantik supaya yang cantik akan bersyukur, dan Allah ciptakan yang tak cantik supaya yang tak cantik sedar akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mampu untuk buat dua-dua.
Bila mana kita tengok ada satu benda yang tak sampai pada tahap yang kita rasa sepatutnya sampai, kita kena sedar bahawasanya itulah tanda kekuasaan Allah yang dia boleh buat apa yang dia buat. Dia bukan satu kilang, rubber stamp ataupun acuan yang hanya akan keluarkan benda yang sama, bahkan dia akan ciptakan mengikut kehendak dia, dia akan gambarkan mengikut kehendak dia, dan dia akan jadikan mengikut kehendak dia. Begitu besar dan begitu agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu mencabar dalam Al-Quran dia. Allah kata, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah, innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah, wa in yaslubhum adh-dhubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu dha'ufa at-talibu wal matlub. Allah kata, kamu sembah satu binaan. Kamu cipta patung kemudian kamu sembah. Allah kata, adakah benda tu boleh mencipta seperti mana aku mencipta? Hatta yang nak mencipta seekor lalat yang kecil sekalipun, dia takkan mampu. Macam mana pula logiknya kamu kat sini yang kamu boleh menyembah satu benda yang kamu sendiri cipta? Sepatutnya kamu kena sembah satu pihak yang mampu mencipta, yang mampu mengeluarkan satu benda yang mengikut spesifikasi dia, yang dia kehendaki. Tiba-tiba kamu ciptakan benda tu kemudian kamu sembah, sedangkan benda sembahan kamu pun tak mampu nak ciptakan benda yang sekecil seekor lalat. Maka sangat-sangat tak kena dengan orang panggil apa? Logik akal, apatah lagi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, kita kata wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Sesungguhnya kami tidak ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sesungguhnya kebanyakan manusia yang percaya kepada kewujudan Tuhan, semuanya mempercayai bahawa bumi dan dunia ini dicipta oleh Allah. Akan tetapi mereka telah melakukan tindakan yang sama, sekali kontradik dengan keimanan mereka apabila mereka menyembah sesuatu bersama-sama dengan penghambaan mereka kepada Allah. Mereka tidak menafikan penghambaan mereka kepada Allah, tapi mereka meletakkan juga penghambaan mereka kepada sesuatu yang lain, yang mana sesuatu itu lebih lemah daripada mereka sendiri, macam kita sebut tadi. Seperti sebuah berhala, jika dimusnahkan, tidaklah berhala itu mampu berbuat apa-apa, tetapi manusia yang bodoh terus-menerus menyembah sesuatu yang mereka cipta sendiri. Dan benda ni tuan-tuan, berhala, bila kita sebut berhala, tak semestinya berhala bentuk patung. Tak. Allah SWT kata apa? Saya pun tak ingat Allah kata apa. Tak ingat yang mula-mula. WhatsApp. Nak WhatsApp siapa? Maksud dia Allah kata, aku hantarkan semua rusul-rusul, ada dua isu, mission yang sama. Apa start dia? Yang tu pandai ingat. Wa qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah, pertama sekali. Barakallahu fik. Allah yafta'alik. Allah kata, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Aku hantarkan untuk setiap kaum, untuk setiap kumpulan, untuk setiap zaman, Rasul. Okey? Apa mission dia? Akan ada satu mission yang sama. Kita sebut tadi, Rasul akan ada berbagai-bagai syariat. Syariat tak boleh tak sama. Syariat yang untuk kaum ni keras, sebab mereka pun jenis keras. Syariat kita lembut, sebab kita jenis romantik. Dan sama-sama kita pun lain-lain. Tak? Ada satu hari, saya pernah tengok satu perbincangan, dia ternampak satu hadis sahih, Nabi SAW pernah kejutkan sahabat yang tidur dalam masjid dengan guna kaki. Dia kata mustahil hadis ini sahih. Kita kata pasal Bukhari ni takkanlah kena dengan akhlak seorang Nabi, menggerak orang tidur dengan kaki. Dia bawa kepada cara Melayu dia. Melayu kita nak tunjuk pun macam ni, sah ke gerak dengan kaki. Tapi kita pernah kita berada dalam masyarakat Arab, kita akan tahu bahawasanya benda tu tak jauh daripada perbuatan mereka. Setakat gerak kaki ni tak ada hal punya, kan? Tak ada masalah. Kita tengok orang, kita Quran ni macam mana kita letak, cara kita nak hormat Al-Quran, kita akan letak atas tempat tinggi. Tak? Kita letak sampai tempat tinggi sampai kita pun tak boleh ambil lepas tu. Punyalah hormatkan Al-Quran, letak atas para yang paling tinggi. Lepas tu Ramadan tahun depan pula, bila ambil berdebu lah. Cara nak hormat Quran kita. Tapi kita tengok dekat masyarakat
Arab yang saya tak tahu masyarakat lain. Kita tengok macam mana dia buat mushaf Quran tu. Kadang-kadang dia lempar macam tu je. Kita tengok bergetar hati kita. Merah telinga kita. Tapi tak ada masalah di sisi mereka. Itu bukan satu bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Saya pernah tegur. Saya memang suka bergaduh. Memang saya sampai semula-mula dekat sana. Bila kita tengok orang letak Quran atas tanah. Kita pun cakap kat awak. Kita cakap kat kawan Arab kita. Kita kata, jangan letak Quran atas lantai. Tak hormat. Dia kata. Maka, kawan kita yang Arab ni dia kata apa? Hormat. Dia panjanglah cerita dia. Cuma, nak katanya, hormat tak hormat, satu isu yang lain. Yang penting tempat tu najis atau tak najis, dia kata. Dia kata, dalam hadis Nabi kata, وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ لِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Tanah ini aku jadikan sebagai tempat sujud dan tempat alat untuk bersuci. So, tanah ini tempat yang bersih. Kemudian dari sudut hormat tak hormat, bergantung kepada niat dia. Dia bukan menghina Al-Quran. Bahkan itu ialah budaya dia. So, apa masalahnya? Maka saya pun kata, jom kita makan. Ubah topik lain. Malu pada muka. Kan? Yalah, jangan cepat sangat nak tegur orang. Kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang sekarang ni ramai orang bagus, orang mengaji ni bagus. Tapi yang tak berapa cantiknya sebab kadang dia lajulah. Terutama hari Jumaat. Sebab sekarang ni ramai anak-anak kita hafiz Quran. Alhamdulillah. Kita ramai mahat tahfiz lagi banyak. Mahat tahfiz hafiz Quran, mahat tahfiz kutip derma, banyak macam-macam jenis. Mahat tahfiz juga tapi kutip derma kita pun tak tahu macam mana bila dia hafal Quran pun tak tahu. Tapi banyak orang hafal Quran, masya-Allah. So bila balik kampung sekali-sekala kita tengok tu imam kampung kita, dia mungkin tak hafiz Quran, tapi dia hafal surah-surah yang dia orang panggil apa? Yalah kan, surah-surah yang dalam playlist dia tu, kan, favorite dia tu. Dia hafal. Dia mungkin tak hafal Quran sepenuhnya, tapi Sajadah dia ingat, Al-Insan dia ingat, Yasin dia ingat. Yasin baca tiap-tiap malam Jumaat. Alhamdulillah dia ingat. Cuma lepas tu janganlah dia buat dah bidah. Tapi dia ingat Quran. Sajadah pun dia baca, dia ingat. Insan pun dia ingat. Bila balik kampung, ramai anak-anak kampung tu orang tahfiz Quran. Kata aku satu. Belum. So bila jatuh imam, dia angkat takbir, kita sembahyang sejadah. Kan? Orang lelaki yang sembahyang masjid lah. Kan? Bagus. Orang perempuan pun ada juga yang sembahyang. Kadang-kadang orang perempuan lagi penuh. Yang surau ni lelaki sikit. Perempuan yang banyak portion dia. La ilaha illallah. Tok Imam baca surah sejadah. Tok Imam tua. Kan? Sejadah panjang. 3 muka. 3 pipi lebih. So Tok Imam pun dia punya orang panggil apa? Speed dia tak laju. So daripada satu ayat ke satu ayat dia mungkin akan ambil masa untuk telan air liur. Orang tua. Maka tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tok Imam. Dulu tak ada masalah sebab Tok Imam je yang hafal Quran, orang lain tak hafal. Maka dia pun boleh baca fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum dan sebagainya. Tapi sekarang tak boleh. Tok Imam berhenti je, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia telan je sikit setengah air liur dia, siap, mesti akan ada. Fala ta'lamu nafsun. Tok Imam pun baca pula. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman. Saya tak benda ni kisah reality tuan-tuan. Kan? Takut-takut Tok Imam kata tahulah. Jadinya kena tengok jugalah. Kena tengok juga kan nak teguh. Lepas saya SPM saya masuk Darul Quran Jakim. Saya buat diploma tahfiz. Maknanya satu masjid tu hafiz Quran. Cuba bayangkan apa yang jadi kat situ. Dan benda tu memang terjadi.
Tok imam tersilap baca, makmum sah ke-6. Tegur. Melaung. Kadang-kadang dia baru masuk masjid tak sempat angkat takbir lagi. Dia tegur dah. Dia semayang pun tak sempat lagi. Nak katanya, hafal Quran kat belakang. Masalah jugalah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. So, kita kata apa yang kita kata? Apa kita kata Abu Talha? Last sekali. Janggut Abu Talha. Maka Tuan-tuan ada soalan tak? Soalan dulu tak agak dah ni. Ada soalan tak? Cakap lebih tadi lagi ni. Tak ada soalan. Masa saya seminar puasa hari tu, ya Allah, kalau boleh dia tak bagi saya balik pun. Tak ada. Baik, kita teruskan. Maka kat sini seperti mana kita kata tadi, antara benda yang pelik berlaku dalam akidah ialah mulut cakap lain tapi hati dia benda yang lain. Kat sini kata Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya membawakan beberapa athar yang menunjukkan kepelingan golongan musyrikin. Dalam tafsiran wa ma yu'minu aktsaruhum billah qala min imanihim idza qila lahum man khalaqas sama' wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal qalu Allah wa hum musyrikun. Zaman dulu kalau sebut tanya siapa buat benda ni, siapa buat benda ni, dia kata Allah yang buat. Tapi dalam masa sama dia sembah orang lain. Dia sembah pihak yang lain. So itu yang berlaku zaman dulu. Dan benda ni tak sama. Oh, saya ingat dah balik. Kita kembali balik. Kita kata apa tadi? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Pertama sekali. Kemudian wajtanibu at-taghut. Semua ulama semua Rusul ataupun semua para Nabi sepakat dalam masalah ini bahawasanya Allah bangkitkan mereka kepada kaum mereka dengan dua mesej utama yang konsisten setiap pada Nabi yang pertama, setiap pada Rasul yang pertama, iaitu Nuh alaihissalam, sehingga ke akhirnya dua benda. Apa dia? Ani'budullah, kamu kena sembah Allah pertama sekali. Maksudnya kamu kena sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu utama dan tidak berhenti takat itu. Risalah itu juga kena bawa dua mesej yang kedua, iaitu wajtanibu at-taghut. Di samping kamu sembah Allah, dan kamu juga kena berlepas diri daripada at-taghut. Kamu kena berlepas diri daripada taghut. Apa maksud taghut? Taghut ialah apa-apa sahaja yang disembah, apa-apa sahaja yang diharap selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa sahaja. Maksudnya kalaulah kita kata pemimpin kita ataupun ketua kabilah kita ataupun orang kepercayaan kita, kita percaya lebih daripada kita percaya kepada Allah dengan Rasulnya, maka dia telah menjadi taghut untuk kita. Dan Allah suruh kita berlepas diri daripada semua benda-benda yang bersifat taghut. Maka berhala, bagi kat sana dulu. Entah kena ikut step je. Maksudnya apa? Maksudnya akan ada kat situ dia ada dua mesej. Ada orang yang sembah Allah tapi dalam masa sama dia tidak berlepas diri daripada taghut. Daripada taghut. Maka kita kata taghut tak semestinya berhala, tapi kadang-kadang dia sembah kepada ketua dia. Dia sembah bos dia. Dia sembah duit dia. Dia sembah ubat dia. Dia rasa ubat akan bagi penyembuhan kepada dia. Dia rasa bos dia akan bagi gaji dan rezeki kepada dia. Dia rasa tok-tok pawang yang boleh bagi kesembuhan kepada dia dan sebagainya. Maka itu semua benda tu taghut yang menjadi sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah perintahkan para nabi dan para rasul untuk membawa mesej hendaklah mereka sembah Allah, dan dalam masa sama juga hendaklah mereka berlepas diri daripada semua benda-benda yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Dan dalam ketiga-tiga nama ini, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, terdapat satu nama yang sama sekali tidak boleh diberikan kepada makhluk, iaitu Al-Bari. Ini kerana Al-Bari bermaksud yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Maka ia merupakan satu sifat yang mustahil sama sekali pada mana-mana makhluk. Maknanya kalau nak buah nama anak, kena buah nama Abdul Bari. Boleh. Kalau buah nama Bari sahaja, dia akan membawa maksud yang tak kena. Tak sesuai. Sebab Bari hanya khusus untuk Allah. Bari khusus untuk Allah. Adapun kita kata Musawwir, ada di kalangan manusia juga dikira sebagai Musawwir. Hatta dalam Quran adalah hadis Nabi kata apa? La'anallahu al-musawwirin. Ataupun inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'inda Allah al-musawwirun. Golongan yang paling pedih azabnya di sisi Allah pada hari akhirat nanti siapa dia? Golongan al-musawwir. Maksudnya ada golongan manusia yang digelar sebagai al-musawwir. Tapi ada juga benda yang memang makhluk tak ada benda tu. Contohnya tadi macam Al-Bari. Sebab Al-Bari ini bermaksud menciptakan sesuatu tanpa ada contoh yang sebelumnya.